KPM. Oh. Buat apa tu Aiman? Cikgu, saya tengah test silinder satu arah dan juga silinder dua arah. Tapi saya tak tahu apa beza kedua-duanya, cikgu. Okey, silinder dua arah ni dia mempunyai dua liang dan silinder satu arah ni menggunakan satu liang ada spring. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita masuk ke kelas insya-Allah. Okey, jom cikgu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas dalam mata pelajaran pengajian kejuruteraan Mechanical tingkatan 5. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik dan sihat-sihat sejahtera. Dan bersama dengan kita pada hari ini kita bawakan kepada anda guru kesayangan kita di studio. Kita bersama dengan Cikgu Muhammad Nasir Samsudin. Apa khabar cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Dan para penonton sekalian, kita ada juga bersama dengan kita jurubahasa isyarat Cikgu Rohaya Muhammad Hatta daripada SMPK Vocational Indah Putra Kulai Johor. Apa khabar cikgu? Okey, buat jadi good kan? Okey, terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini dalam kita nak belajar ni mata pelajaran pengajian kejuruteraan Mechanical tingkatan 5 dan menariknya pada hari ini cikgu, dah macam-macam alat dah kat depan kita ni. Kita nak tahu juga apakah topik yang kita nak belajar pada hari ini cikgu? Okey, topik pada hari ini kita akan itu topik sistem hidrolik pada sistem hidrolik. Kerana sistem hidrolik ni kita guna pada setiap kehidupan seharian kita. Okey, jadi kita terutama kalau kita biasa tengok di tepi-tepi jalan di mana ada jentera jengkaut tu, korek tanah tu, itu salah satu sistem hidrolik itu saja. Dan kita masuk ke dalam bangunan tinggi-tinggi ada lift tu menggunakan sistem hidrolik juga. Jadi hidrolik bersama-sama kita lah. Baik. Okay. Jadi banyaklah sistem hidrolik di sekitar kita ni cikgu ya? Ya, banyak kita gunakan. Jadi kita nak mengenali sistem hidrolik pada hari ini. Jadi cikgu nak cerita pada kita, anda semua dah bersedia ke murid-murid? Okey, kalau dah bersedia, jom kita bersama guru kita, Cikgu Muhammad Nasir Samsudin. Persilakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita teruskan sistem hidrolik iaitu di mana kalau kita tengok konsep sistem hidrolik itu sendiri, yang kedua komponen yang terdapat dalam sistem hidrolik dan yang seterusnya kepentingan dan penggunaan sistem hidrolik dalam sistem mekanikal. Okey, yang seterusnya iaitu operasi macam mana sistem hidrolik itu bergerak, okey, dan seterusnya yang terakhir iaitu uji kaji mudah menunjukkan sistem hidrolik insya-Allah. Okey. Kita tengok sistem hidrolik. Okey, jadi sistem hidrolik ni ditakdir sebagai sistem kawalan, okey, dan pemindahan kuasa menggunakan cecair bertekanan tinggi. Contoh paling mudah kan, kita biasa main kan belon air tu kan. Kan kita tekan sana kan, dia tak pecah kan. Itu je. Satu lagi, ada satu cikgu nak selit sikit lah kan. Tentang satu cerita Kung Fu Panda kan. Okey. Kan? Tapi itu bukan hidrolik lah, tapi dia guna perut dia kan. Bam-bam kan. Itu konsep dia samalah sistem hidrolik. Okey, contohnya penggunaan sistem hidrolik seperti kren pengangkutan, okey, bicu kereta yang kita gunakan jack tu, okey, mesin tekan, okey, kita press. Kemudian satu lagi jengkaut yang kita duk kaut tanah, kaut sungai, kaut sebagainya, itu kita gunakan dan banyak lagi sistem hidrolik. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Okey, sistem hidrolik ni terbagi pada 4 Dia ada konsep, kita dengan konsep, komponen sistem hidrolik, kemudian sistem hidrolik sendiri, kepentingan dia dan satu lagi operasi litar asas dia saja. Okey, teruskan lagi insya-Allah. Okey, kemudian ini dia contoh-contoh penggunaan sistem hidrolik. Pertama iaitu kita panggil mesin press tu. Kalau kita tengok sini kan, mesin press ni kita boleh letak sesuatu barang sini, kita press. Okey, kita press ke bawah insya-Allah. Selalunya kalau di bengkel-bengkel cikgu gunakan untuk press mata cangkul masuk kepada batang cangkul sini.
Dia ketat sikit. Kalau orang lama-lama dulu dia ketuk. Jadi kita gunakan mesin press ni. Okey, kalau nak buat keluar bearing daripada sistem kereta pun, tayar kereta, kita terpaksa gunakan press ni juga. Okey. Di sini ada meter dia. Meter ni baca bacaan dia berapa persen. Okey. Okey, kemudian jack ni selalu dia ada. Kita boleh tengok jack ni. Sama ada di bengkel atau di mana-mana pun ada. Tapi selalunya bengkel lah. Jarang kedai lain, kedai bengkel saja. Okey. 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 Dan selalunya ini robotik. Kalau kita masuk dalam kilang pemasangan kenderaan, kereta atau sebagainya, benda ni ada. Pernah tengok kan? Dia kejap sana, kejap sini kan. Okey, paling senang tengok cerita transformer kan? Nampak tak? Dia kalau jadi Mercedes, kalau jadi truk besar. Itu je cerita dia. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Okey, yang ni sistem konsep sistem hidrolik di mana? Okey, dia adalah satu sistem teknologi dan aplikasi peralatan yang melibatkan penggunaan cecair untuk kawasan dan pemindahan kuasa. Okey, kalau tengok Aiman tengok di mana sistem ni tertutup dia seal, dia tertutup. Dia tak ada kebocoran pun berlaku. Okey. Di sini ada dia punya silinder, di sini dia punya piston. Kita panggil piston. Kalau dalam bahasa Melayu kita omboh. Okey, kalau dalam bahasa Indonesia kan dia panggil kepala tonyok, itu beza dia. Okey. Bahasa Indonesia kepala tonyok. Okey. Okey, jadi bila kita tekan benda ni, cecair ni akan bergerak dalam ni saja. Dia tak akan pergi mana-mana, takkan ke mana-mana pun dalam ni saja. Sebab apa? Sistem tertutup macam belon tadi kan. Belon tadi bila kita press dia, kejap dia ke depan, kejap dia ke bawah, itu je sistem dia. Okey, mana? Okey, cikgu. Okey, kemudian dan dia berkaitan dengan sistem prinsip hukum Pascal. Kalau fizik kita belajar ada hukum Pascal di mana daya kalau dalam cecair ni kena kan, dia takkan ke mana pun, dia ke arah ni saja. Okey. Kemudian tekanan yang dihantar pada belalih tidak akan susut pada mana-mana titik pun sahaja. Okey. Jadi dia tak akan pergi mana-mana ke mana titik. Okey, kita teruskan lagi insya-Allah. Okey, yang ni pula jumlah tekanan cecair. Okey. Tekanan cecair, formula dia senang. P bagi dengan FA. P bagi dengan FA. Jadi parameter dia unit SI, tekanan dia Pascal, daya Newton, keluasannya meter persegi. Kalau pam angin, kita nampaklah dua benda lah ni kan, Pascal kan dengan SI kan, kita pam angin kan. Ni kena ingat dua benda ni. Tapi bukannya pam angin tu Pascal tak, binaan dia. Okey, teruskan lagi insya-Allah. Okey, kemudian kalau kita tengok sendiri pun macam mana kedudukan dia. Okey. Yang ni dia bergerak. Okey, daya tu kecil aja. Daya tu kecil. Daya tu kenakan kecil, kemudian yang diangkat tu berat, yang besar. Okey, tengok sekali macam mana dia bertindak balas balik. Itu sistem dia. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok sini pun dia kata menghasilkan daya yang lebih besar, atau yang besar. Itu sistem Pascal. Paling mudah kan brake kereta. Pedal tu kecil, tapi dia menghentikan ke 4 tayar. Okey, kita terus lagi insya-Allah. Okey. Okey, cikgu. Jadi ini di antara yang kita boleh faham tentang hidrolik dalam kehidupan seharian kita, cikgu. Okey. Baik, para penonton nak tahu dengan lebih lanjut, selepas ini kita akan bersama dengan cikgu. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di DIK TV KPM.